Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Javinia Jimlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 31 Disember 2024. Usahawan dan koperasi di negeri ini disaran memanfaatkan peruntukan RM124.7 juta bagi pembangunan sektor perindustrian dan keusahawanan dalam Belanjawan Negeri 2025. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, peruntukan itu bagi melahirkan usahawan lebih berdaya saing. Menurut Datuk Haji G, pembangunan usahawan dan koperasi turut diberi tumpuan dalam Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ sekaligus menyumbang kepada peningkatan sosio-ekonomi masyarakat. Beliau berucap dalam majlis perasmian program Santuni Madani KUSKOP bersama komuniti Kota Belud sempena Majlis Rumah Terbuka Krismas Kadamaian 2024 di Dewan Kadamaian Square Taginambur. Katanya kerajaan negeri bersedia mempertingkatkan jaringan kerjasama dengan KUSKOP untuk melaksanakan program pembangunan keusahawanan berimpak tinggi dan relevan dengan keperluan semasa. Beliau turut memuji usaha KUSKOP dengan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta koperasi di negeri ini. Dalam pada itu, Datuk Haji G mengajak rakyat Sabah meraihkan keindahan kepelbagaian budaya dengan memperkukuhkan keharmonian antara kaum. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melancarkan program Ehsan KUSKOP melibatkan peruntukan dana RM3 juta ia bagi membantu anak-anak daripada keluarga berdaftar dalam e-Kasih di 3 daerah iaitu Kota Belud, Kota Marudu dan Kudat. Saya dan kementerian mengilhamkan inisiatif ini supaya kita menjadi sebahagian daripada penyelesaian masalah. Saya mahu mengurangkan pertelingkahan argumen politik. Kita lihat kepada penyelesaian yang diperlukan oleh rakyat. Dato' Iwan bercakap kepada media selepas program Santuni Madani KUSKOP bersama komuniti Kota Belud di Dewan Kadamaian Square Taginambur. Program Ehsan KUSKOP dijalankan dengan kerjasama sekolah dan pejabat pendidikan daerah dengan menyediakan bantuan yang menyeluruh kepada penerima. Mengenai Majlis Rumah Terbuka Krismas Kadamaian 2024, Dato' Iwan melahirkan penghargaan terhadap sambutan luar biasa daripada masyarakat setempat. Lebih 3,000 orang hadir memeriahkan majlis yang turut dihadiri Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Noor ini. Polis Sabah menggerakkan lebih 800 anggota untuk kawalan keselamatan sekitar Bandaraya Kota Kinabalu hingga lewat malam ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jawati Dikun berkata, penugasan anggota pada 11 siang tertumpu di lokasi Karnival Ria Kinabalu di hadapan Menara Kinabalu. Kawalan tersebut susulan perhimpunan aman oleh sekumpulan orang awam yang dijangka berlangsung di kawasan berkenaan walaupun belum mendapat permit polis. Saya menasihatkan kumpulan-kumpulan ini untuk tidak mengadakan perhimpunan bagi kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar tempat berkenaan, terutama sekali para pengunjung Karnival Ria berkenaan. Datuk Jawateh bercakap dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk Jawateh mengesahkan pihaknya menerima lebih 30 laporan polis terhadap aktivis dan pereka grafik Fahmi Reza berhubung poster karikatur berbaur penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah ke-11 Tun Musa Aman. Polis juga telah membuka kertas siasatan terhadap Fahmi Reza. Kita sedang mencari dia untuk dia bertanggungjawab atas perbuatan dia untuk memastikan bahawa pihak polis dapat meneruskan siasatan ke atas kes berkenaan. Fahmi Reza dikehendaki polis untuk siasatan di bawah Akta Hasutan 1948. Lebih banyak aktiviti dakwah perlu diadakan di Zon Gadong dan Zon Western dalam kawasan Dun Lumadan bagi menarik penyertaan lebih ramai belia dalam program keagamaan. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram berkata, penganjuran Majlis Tilawah Al-Quran dan Karnival Kesenian Islam antarausaha menggalakkan belia mengetengahkan bakat masing-masing. Ia sekaligus mampu memperkasa mutu bacaan Al-Quran dalam kalangan peserta. Datuk Ruslan yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Agama ditemui RTM selepas perasmian penangguhan Tilawah Al-Quran dan Karnival Kesenian Islam peringkat Zon Gadong di Masjid Kampung Kepawa. Majlis bertujuan memilih wakil Zon Gadong ke Tilawah Al-Quran dan Karnival Kesenian Islam peringkat daerah Beaufort.
Penduduk di kawasan Dun Limbahau bakal merayakan Pesta Kaamatan 2025 di Dewan Marahang. Dewan baharu bernilai RM2 juta itu dijangka dirasmikan Mei tahun depan. Pada tahun ini Yang Berhormat telah pun menyalurkan peruntukan sebanyak 2 juta untuk membina sebuah diwan khusus untuk Indo Putih Limbahau yang telah kita bina di dalam komplit lah untuk tidak lama lagi. Datuk Juil ditemui media sempena Rumah Terbuka Christmas 2024 dan Tahun Baru 2025 Dun Limbahau. Katanya pelbagai kemudahan lain turut dilaksana untuk manfaat penduduk sepanjang tahun ini, termasuk pembinaan surau, naik taraf jalan raya bersimen dan dewan terbuka. Rumah Terbuka Christmas dan Tahun Baru 2025 Dun Limbahau ini meriah dengan kehadiran rakyat berbilang kaum dan agama. Traditional Fiesta 2024 berlangsung meriah dengan menonjolkan keunikan dan kepelbagaian etnik Sabah. Pesta 3 hari itu diadakan di Kompleks Sukan Sandakan. Pesta ini memberi ruang kepada masyarakat untuk saling mengenali, memahami dan menghargai perbezaan sekaligus mengukuhkan perpaduan dalam komuniti. Demikian menurut Ketua Setiausaha Politik Ketua Menteri Sabah Datuk Abdul Kasim Razali ketika berucap merasmikan kemuncak tradisional Fiesta 2024. Elemen kepelbagaian dalam aktiviti yang menggabungkan unsur seni, budaya dan kesihatan secara tidak langsung berupaya mengekalkan seni warisan untuk generasi akan datang. Sementara itu, penganjur program Asmi Andi yakin berharap pesta tradisional ini mampu menarik minat generasi muda untuk lebih mengenali kepelbagaian budaya nenek moyang. Bagi ekspos kepada anak-anak generasi sekarang macam lama-lama kita tidak kenal budaya kita kan. Jadi sekarang kita mau orang bilang melestarikan budaya kita lah yang di Sabah ni. Antara pengisian pesta 3 hari ini, peragaan daripada 10 etnik Sabah, fun run, ethnic beats dan persembahan artis tempatan. Persatuan Seni Warisan Jati Diri Sewarjat Sabah mempamerkan aksi cemerlang dalam kejohanan pencak silat jemputan Piala Pendekar Putatan 2024. Sewarjat membawa pulang 4 pingat emas, 2 perak dan 1 gangsa. Naib Johan pasukan Elite Fighter dari Papar pula memenangi 4 pingat emas, 1 perak dan 4 gangsa. Kejohanan ini merupakan platform penting untuk mempromosi seni mempertahankan diri tradisional dalam kalangan rakyat Sabah. Tujuan utama kejohanan ini sebagai satu persiapan berterusan bagi daerah Putatan untuk mencungkil bakat-bakat muda, bakat-bakat baru dalam kejohanan silat olahraga. Datuk Shah Helmi yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah ditemui RTM merasmikan penutupan kejohanan pencak silat jemputan Piala Pendekar Putatan 2024 di Dewan Seri Keramat. Kejohanan disertai 400 pasukan termasuk dari negara Brunei Darussalam. Berbesar hati dan bersyukur kepada terakhir kerana usaha mereka pelajar-pelajar ini tidak sia-sia. Yang kami hantar seramai 14 orang atlet. Sangat bangga dengan kanak-kanak yang ada sekarang. Saya daripada tim Elite Fighter, daripada Papar. Sangat bangga dengan prestasi kanak-kanak sekalian. Persatuan Bola Sepak Sabah Safa Tawau sentiasa menyokong penganjuran pertandingan bagi mencungkil bakat baharu dalam sukan bola sepak sebagai pelengkap usaha Safa. Presiden Safa Tawau Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri berkata, penganjuran pertandingan oleh pelbagai pihak juga mampu menyemarakkan semangat sukan dalam diri anak muda. Memang setiap tahun kita menganjurkan Liga Bola Sepak, peringkat umur, futsal dan sebagainya atas matlamat mencungkil bakat-bakat baru, pemain-pemain baru yang boleh kita ketengahkan. Datuk Nizam berkata demikian selepas merasmikan pertandingan bola sepak 9 sebelah Piala YB Datuk Haji Nizam Datuk Seri Panglima Abu Bakar Titingan. Pertandingan 2 hari anjuran Akademi Bola Sepak Tawau kini dimenangi Bombalai Junior yang menewaskan KLKFC 1-0 dalam perlawanan akhir. 24 pasukan berentap dalam pertandingan yang berlangsung di padang kompleks sukan Tawau ini. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.